Alhamdulillah, pada pagi ini kita akan sama-sama meneliti permasalahan tajuk muwafiq dan masbuk untuk kita fahami dengan sebaik-baiknya supaya kita boleh amalkan dalam kehidupan seharian kita di dalam salat berjamaah. Jadi muwafiq dan masbuk ini kita akan terangkan dari segi bahasa, dari segi istilah dan permasalahan yang berkaitan dengan kedua-dua perkara tersebut. Kita akan lihat yang pertama, makna dari segi bahasa. Kita tengok kat situ ada seorang lelaki yang sedang menaiki bas yang tertulis di atasnya perkataan muwafiq. Muwafiq diambil dari perkataan bahasa Arab bermula perkataan wafaqa, yuwafiqu, muwafiqan. Maksudnya orang yang sempat bersama-sama. Jadi kita tengok macam mana keadaan yang berlaku. Okey, setelah itu datang seorang lelaki berlari-lari mengejar bas tersebut dan tertulis di atasnya perkataan masbuk yang diambil daripada asal perkataan sabaqa, yasbiqu ataupun yasbuqu, sabqan, sabiqun, masbuqun. Maksudnya orang yang tertinggal ataupun yang tak sempat. Ini adalah maksud dari segi bahasa. Jadi muwafiq orang yang sempat, masbuk orang yang tak sempat. Untuk lebih mendalami maksud muwafiq dan masbuk, kita tengok makna secara istilah. Muwafiq ialah seorang makmum yang sempat berdiri bersama imamnya sekadar masa bacaan surah Al-Fatihah selepas takbiratul ihramnya. Maksudnya makmum datang dan salat bersama dengan imam dan sempat membaca surah Al-Fatihah dengan sempurna dalam salat tersebut sebelum imam rukuk. Sekadar bacaan yang sederhana, tidak terlalu cepat dan tidak pula terlalu lambat. Bagi makmum muwafiq, ada hukum-hukum yang boleh kita buat penelitian di sini. Yang pertama, makmum muwafiq wajib membaca surah Al-Fatihah sehingga selesai kerana makmum muwafiq tersebut mempunyai masa yang mencukupi untuk menghabiskan bacaan Al-Fatihah dengan sempurna. Yang kedua, makmum muwafiq dimaafkan ketinggalan daripada imam dengan 3 rukun yang panjang untuk menghabiskan surah Al-Fatihah jika berlaku masalah-masalah tertentu di dalam solat. Contohnya, makmum muwafiq terleka sehingga terlupa membaca surah Al-Fatihah, atau makmum muwafiq seorang yang gagap, ataupun memang sifat makmum muwafiq tersebut semula jadi membaca lambat. Contohnya, seorang makmum muwafiq yang salat di belakang imam. Dia mendengar bacaan Al-Fatihah imam. Kemudian dia mengaminkan bersama bacaan amin imam. Tetapi selepas itu, makmum muwafiq terleka sehinggalah imam hampir habis membaca surah selepas Al-Fatihah. Tiba-tiba dia teringat dan terus membaca surah Al-Fatihah dan imam pun rukuk. Jadi makmum muwafiq tadi mesti menghabiskan bacaan surah Al-Fatihahnya dengan sempurna. Jika sekiranya bacaan makmum muwafiq lambat, dia mestilah menghabiskan bacaan surah Al-Fatihahnya walaupun imam telah berpindah rukun, tetapi tidak melebihi rukun panjang yang ketiga, iaitu yang pertama rukun panjang yang pertama yakni
i'tidal tidak dikira kerana ia adalah rukun yang pendek. Yang kedua, sujud pertama adalah rukun panjang yang kedua. Manakala duduk di antara dua sujud tidak dikira kerana ia adalah rukun yang pendek. Dan rukun panjang yang ketiga ialah sujud yang kedua. Inilah 3 rukun panjang yang mesti dijaga oleh makmum muwafiq. Jadi, makmum muwafiq mestilah menghabiskan bacaan Al-Fatihahnya sebelum imam bangkit daripada sujud yang kedua, kerana sujud yang kedua itu merupakan rukun panjang yang ketiga. Jika makmum muwafiq bimbang tidak dapat menghabiskan bacaan Al-Fatihah dengan sempurna, dia mesti memilih salah satu daripada 2 pilihan. Jika tidak, solatnya akan terbatal. Yang pertama, makmum muwafiq mestilah menghabiskan bacaan Al-Fatihahnya dan terus rukuk dengan tumakninah sebelum imam tegak berdiri untuk meneruskan rakaat kedua. Jika makmum muwafiq tidak sempat, maka solatnya terbatal. Yang kedua, jika makmum muwafiq tidak dapat menghabiskan juga bacaan Al-Fatihahnya, maka dia mesti berniat mufaraqah atau berpisah daripada mengikut imam. Jika tidak, solatnya akan terbatal. Niat mufaraqah atau berpisah daripada imam hanya perlu berniat di dalam hati, aku berpisah daripada mengikut imam. Tidak perlu sebut, sahaja aku berpisah daripada mengikut imam kerana Allah Ta'ala, kerana lafaz khusus untuk niat mufaraqah atau berpisah daripada imam tidak ditetapkan. Yang ketiga ialah 3 rukun yang panjang, iaitu rukuk, sujud pertama, sujud kedua dan duduk tahiyat akhir. Manakala i'tidal dan duduk antara 2 sujud tidak termasuk dalam rukun yang panjang. I'tidal dan duduk antara 2 sujud, para ulama mengkategorikannya dalam rukun yang pendek. Jadi, kedua-duanya tidak termasuk dalam pengiraan. Yang keempat ialah duduk tahiyat awal, tidak termasuk dalam rukun yang panjang juga kerana ia adalah sunat. Untuk lebih memahami maksud daripada istilah yang telah diterangkan tadi, marilah kita sama-sama menyaksikan gambaran yang disediakan supaya kita lebih faham apakah makna muwafiq. Kita lihat dalam gambaran yang disediakan, seorang imam sedang mengimamkan satu salat dan di belakang imam tersebut terdapat 2 orang makmum muwafiq. Jadi maksud muwafiq yang kita terangkan tadi ialah makmum yang sempat membaca surah Al-Fatihah dengan sempurna di belakang imam. Marilah kita sama-sama menyaksikan apa yang berlaku di antara imam dan makmum muwafiq ini. Di dalam gambaran ini, imam sedang membaca Al-Fatihah setelah dia membaca doa iftitah. Dan selepas itu, selepas selesai imam membaca Al-Fatihah, makmum akan mengaminkan bacaan Al-Fatihah imam. Setelah itu, imam akan berhenti seketika untuk memberikan ruang kepada makmum untuk membaca Al-Fatihah sebelum membaca surah, ataupun imam terus membaca surah dan makmum boleh terus membaca surah Al-Fatihah. Jadi dalam gambaran ini, imam sedang membaca surah Al-Kafirun, manakala makmum membaca surah Al-Fatihah dengan lengkap sehingga waladdallin amin. Selepas itu kita tengok imam akan rukuk. Jadi makmum pun akan ikut bersama imam rukuk dengan sempurna sehinggalah selesai solat. Inilah makna
makmum muwafiq artinya makmum yang sempat membaca Al-Fatihah bersama dengan imam dengan sempurna. Manakala makmum masbuk pula, sebagaimana yang kita lihat dalam penerangan makna dari segi bahasa ialah orang yang ketinggalan atau tak sempat. Jadi maksudnya secara istilah ialah masbuk ialah seorang makmum yang tidak sempat berdiri bersama imamnya sekadar masa bacaan surah Al-Fatihah selepas takbiratul ihramnya. Jadi, makmum masbuk sama ada dia sempat membaca sebahagian surah Al-Fatihah ataupun dia langsung tidak sempat membaca surah Al-Fatihah dalam rakaat pertamanya selepas takbiratul ihram, maka wajib bagi makmum masbuk tersebut mengikut imam rukuk dan dia dikira mendapat rakaat jika rukuknya itu sempat tumakninah bersama imam. Manakala bacaan surah Al-Fatihahnya yang tidak sempurna rukun ditanggung oleh imam. Terdapat beberapa hukum berkaitan dengan makmum masbuk yang perlu kita fahami. Yang pertama, makmum masbuk tidak wajib menghabiskan bacaan surah Al-Fatihah. Yang kedua, bacaan surah Al-Fatihah makmum masbuk ditanggung oleh imam. Jadi makmum masbuk tadi hanya perlu mengikut pergerakan imam. Jika imam rukuk, makmum masbuk hanya perlu rukuk. Yang ketiga, untuk mendapat rakaat, makmum masbuk hendaklah mendapat tumakninah bersama imam di dalam rukuk. Tumakninah ialah kadar masa seketika membaca subhanallah. Walaupun begitu, makmum masbuk sangat bergantung sepenuhnya dengan sahnya solat imam tersebut. Jika solat imam tidak sah, contohnya imam terlupa mengambil wudu, maka makmum masbuk mesti mengulangi semula solatnya kerana rukun solatnya tidak sempurna. Kecuali makmum masbuk tersebut sempat menambah rakaat yang tidak sempurna rukunnya. Satu rukun yang tidak sempurna ditambah satu rakaat. Perlu diingat, bagi makmum muwafiq dan makmum masbuk, mereka mesti selalu mengikuti pergerakan imam sebaik-baiknya kerana mereka boleh menjadi masbuk jika lalai pada rakaat seterusnya. Untuk lebih memahami maksud istilah daripada makmum masbuk tadi, marilah kita sama-sama menyaksikan satu gambaran yang disediakan yang menunjukkan seorang imam mengimamkan satu solat dan di belakangnya terdapat dua orang makmum muwafiq. Keadaannya sama macam yang kita lihat tadi di dalam maksud muwafiq. Imam sedang membaca Al-Fatihah selepas membaca doa iftitah dan selesai sahaja membaca surah Al-Fatihah dan menyebut amin, maka makmum muwafiq menyebut amin. Setelah itu imam mula membaca surah Al-Kafirun dan makmum muwafiq sempat membaca surah Al-Fatihah hingga selesai waladdallin amin. Tiba-tiba datang seorang makmum yang datang lambat. Yang kita tengok kat situ, dia tulis perkataan masbuk. Masbuk maknanya makmum yang tidak sempat. Walaupun begitu, makmum ini cuba membaca surah Al-Fatihah di belakang imam. Tetapi oleh kerana dia datang lambat, jadi dia hanya sempat membaca beberapa ayat sahaja daripada surah Al-Fatihah.
Apa yang perlu dia lakukan? Bila imam rukuk, jadi makmum masbuk tadi mesti mengikut imam dan terus rukuk walaupun bacaan Fatihahnya tidak sempurna. Dan dia dikira mendapat rakaat tersebut. Bacaan Al-Fatihah makmum masbuk yang tidak sempurna tadi ditanggung oleh imam. Ataupun dalam situasi yang kedua, makmum masbuk datang lewat dan ia mendapati imam dan makmum muwafiq telah sedia rukuk. Lalu dia masuk ke dalam shaf, kemudian dia bertakbiratul ihram, takbir intiqal dan terus rukuk. Dan makmum masbuk dikira mendapat rakaat jika dia sempat rukuk bersama imam dengan tumakninah. Tumakninah dikira sekira-kira kita menyebut subhanallah. Jadi makmum masbuk mesti meneruskan solatnya sehingga akhir dan solatnya dikira sah walaupun tanpa membaca Al-Fatihah dalam rakaat yang pertama. Makmum masbuk tadi mestilah meneruskan solatnya bersama imam sehingga salam. Dan solatnya dikira sah walaupun bacaan Al-Fatihahnya tidak sempurna kerana bacaan Al-Fatihahnya telah ditanggung oleh imam. Namun begitu, jika sekiranya berlaku sesuatu kepada imam, contohnya apa yang berlaku di dalam gambar yang disediakan ini, imam mengaku yang dia terlupa mengambil wuduk dan imam teringat ketika selesai solat yang dia imamkan. Jadi, bagi makmum muwafiq yang telah lengkap semua rukun solat, tidak perlu lagi mengulangi solat, manakala makmum masbuk yang tidak lengkap rukun akan mengulangi solat semula kerana solat imam tidak sah. Begitulah murid-murid perbincangan kita tentang permasalahan muwafiq dan masbuk, dan saya mengharapkan semoga semua dapat memahaminya dengan baik dan boleh mengamalkannya di dalam solat berjamaah kita seharian di masjid atau di rumah. Dan insya-Allah pada masa akan datang kita akan sama-sama memperhalusi lagi banyak permasalahan berkaitan dengan muwafiq dan masbuk pada masa akan datang, insya-Allah, di dalam KBS yang seterusnya. Sampai di sini dulu, sehingga bertemu lagi. Sekian, terima kasih.